bagi merangsang sistem pertahanan badan atau antibodi. Andai kata masuk virus yang betul, kita sudah bersedia untuk itu. Assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma. Apa khabar semua hari ini? Okey, bersama dengan saya Wan Amy, host anda untuk Pak Emma Bincang Sihat. Okey, untuk pengetahuan semua, live Pak Emma Bincang Sihat akan bersiaran sepanjang bulan April bersama pakar pilihan dengan pelbagai topik yang menarik. Okey, apa agaknya yang kita nak bincangkan kali ini? Pastinya masih tentang kesihatan berkaitan dengan anak, ibu dan juga orang kata berkaitan dengan seisi keluarga lah, senang. Okey, bersama dengan kita untuk slot hari ini pakar jemputan yang memang dikenali di media sosial iaitu Dr. Suhazili Abdullah, pakar perubatan keluarga. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Okey doktor, untuk topik hari ini kita nak mengupas mengenai isu yang sentiasa orang kata hot sepanjang masa berkaitan dengan vaksin. Okey, tapi kali ini bukan tentang vaksin COVID-19, tapi kita nak membincangkan tentang vaksin ada kesan sampingan tak pada anak. Sebab ramai mak-mak yang macam concern, nak ambil ke tak nak vaksin untuk anak, sebab ada yang kata akan ada kesan sampingan, ada yang macam kita follow je apa yang apa orang kata pakar kesihatan bagi tahu. Jadi untuk nak dapatkan penjelasan lebih lanjut, saya nak doktor kongsikan orang kata info yang betul lah kepada semua follower kita, terutama papa dan mama di luar sana. Boleh doktor kita start untuk soalan yang pertama? Okey, silakan. Okey doktor. Untuk soalan yang pertama, boleh doktor terangkan apakah yang dimaksudkan imunisasi dan vaksin? Doktor boleh kupas dulu pendahuluan tu. Ya, terima kasih kepada Pak Emma kerana menjemput saya dalam sesi bincang sihat pada kali ini. Betul bincang sihat, dan terima kasih kepada pengacara Wan Amy. Baik, isu berkaitan dengan vaksin ini adalah isu yang begitu hangat buat masa sekarang ini. Tapi perlu diingat, sejak sebelum daripada merdeka sehingga selepas merdeka, negara kita telah pun memberi vaksin kepada anak-anak kita. Bermula dengan vaksin cacar, bermula dengan tahun 1895, kemudian beberapa vaksin lain lagi seperti vaksin difteria, vaksin pertasis, vaksin campak, kemudian sekarang ini banyak yang telah pun dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan dalam negara kita yang diwajibkan pemberiannya lebih kurang dalam 13 masa ini. Dan last year, baru tahun lepas, baru dimasukkan satu vaksin yang baru, iaitu untuk mencegah daripada jangkitan pneumococcus. Vaksin yang diberi nama pneumococcal vaccine bagi mencegah anak-anak kita dari dijangkiti oleh pneumococcus, iaitu jangkitan ke paru-paru. Apa tujuan? Apa itu vaksin? Vaksin adalah salah satu bahan yang digunakan untuk merangsang sistem pertahanan badan kita bagi membentuk antibodi. Masyarakat saya rasa sudah faham, walaupun perkataan ini selalu disebut. Antibodi ini adalah penting supaya ia boleh melawan apa saja penyakit berjangkit yang masuk dalam badan. Jadi antibodi ini boleh diperolehi sama ada secara natural, secara semula jadi, dengan makna lain, jika kuman masuk, badan kita akan bertindak balas, membentuk dan merangsang antibodi, dan antibodi itu digunakan di dalam badan kita jika masuk kali kedua virus ataupun kuman yang berbahaya itu. Yang kedua adalah melalui pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini di mana kita beri secara pasif. Pasif dalam erti kata kita bagi dalam bentuk bahan di mana bahan tersebut mengandungi virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan
ataupun virus bakteria itu telah kita potong-potong dia, ambil DNA, teknik-teknik agak canggih sekarang ini yang kita gunakan, dan bagi merangsang sistem pertahanan badan atau antibody. Andai kata masuk virus yang betul, kita sudah bersedia untuk itu. Untuk melawan tu kan? Untuk melawannya. Jadi ini adalah hasil pada teknologi. Walaupun kita mempunyai pilihan untuk dapatkan jangkitan secara semula jadi, tapi kita akan mempunyai risiko kalau kita nak benda itu secara semula jadi. Sebab kemungkinan kita akan cacat, kemungkinan mati itu tinggi, walaupun ada yang sembuh, tapi kematian boleh menjangkau kita dengan cepat. Berbanding dengan pemberian vaksin ini, kurang kesan sampingan, kematian dapat dicegahkan, dan kalau kita boleh lihat sendirilah dalam sejarah telah pun termeterai dalam dunia ini, sejarah perubatan bermula daripada sebelum merdeka sampai ke selepas merdeka sampai ke sekarang ini, alhamdulillah anak-anak kita terlindung daripada penyakit-penyakit yang berjangkit yang mungkin kita akan bincangkan lagi selepas daripada ini. Okey. Doktor, Ya. orang kata kan, kenapa disyorkan sangat kepada kanak-kanak ni untuk perlu orang kata parent follow setiap suntikan-suntikan yang perlu diambil ni untuk anak. Kenapa? Ya. Dia ada dua jawapan di sini. Yang pertama sekali, anak-anak kita masih lagi belum matang. Okey. Matang dalam erti kata anak-anak kita memerlukan antibody untuk menjadi gagah, menjadi makin sihat. Dan di sinilah kematangan ini perlu dirangsang melalui pemberian vaksin. Yang kedua, anak-anak kita berada dalam ruangan susceptible nama dia. Maksudnya mempunyai kecenderungan resiko untuk dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang berjangkit. Kita ni orang besar, kalau kita demam dan sebagainya, kita bersin dan sebagainya, kita ada kaedah-kaedah untuk mengurangkan. Kita tutup mulut dan sebagainya. Tapi anak-anak ni, dia berada dalam keadaan yang lemah. Dia tidak ada, maksudnya dia berisiko tinggi, cenderung untuk dijangkiti. Ditambahkan pula dengan sistem pertahanan badan yang masih lagi belum matang. Dan di sinilah kita memerlukan suntikan vaksin supaya sama sekali untuk membekalkan antibody ataupun membentuk antibody. Yang kedua adalah untuk melindungi mereka daripada dijangkiti oleh penyakit-penyakit berjangkit yang berbahaya. Sebab itulah kanak-kanak diperlukan mengambil vaksin ini. Okey, kepada semua follower Pak Emma yang baru join live kita. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, jangan lupa untuk share, like dan komen slot bincang sihat hari ini. Kita boleh juga tag kepada kawan-kawan kita ataupun pasangan untuk mendapat info yang lebih jelas mengenai tajuk hari ini, vaksin ada kesan sampingan pada anak. Okey, doktor, untuk soalan yang seterusnya, kita tengok ramai juga parent sekarang ni. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya tengok banyak di media sosial ada yang kata vaksin ni banyak kandungan bahan yang tak halal. Yelah, kadang-kadang benda ni apabila diviralkan, kita sebagai mak-mak yang muda ni rasa macam terfikir, betul ke? Takutlah kesan sampingan ni akan berlaku pada anak. Bagi pendapat doktor sendirilah, macam mana sebenarnya keadaan ini? Adakah ianya betul kenyataan tersebut ataupun hanya untuk nak memberi kerisauan kepada kita sebagai ibu bapa muda di Malaysia? Boleh doktor jelaskan tak? Baik. Kita sebagai manusia mempunyai naluri yang agak bagus. Sebab apa saja yang datang dalam kehidupan kita, kita akan bertanya. Ibarat kata kita berpacaran dengan perempuan lah contohnya. Takkanlah kita nak terima saja kan? Mestilah kita akan selidik dia, akan tanya dia dari keturunan mana, Jawa ke, Melayu ke, dan baik-baik ke tidak, ada masalah ke tidak. Dan di sini, kita sebagai naluri manusia, satu sifat yang bagus adalah nak tahu benda yang kita tak tahu. Jadi bagi saya, kerongsingan untuk ibu-ibu muda yang terdapat di luar sana, ia satu sifat yang bagus. Satu sifat yang agak bagus juga, bagi orang Muslim yang mengikuti, saya rasa semua agama lah yang mengikuti program kita pada hari ini, dia ada satu sifat untuk mengetahui berkaitan dengan dalam agama, boleh ke tak boleh.
Kan? Betul. Sebab sama ada ia halal ke tak halal itu adalah sebab sifat kita beragama. Contohnya, saya ada anak umur 14 tahun pergi ke kedai, dia beli barang. Contohnya dia beli barang jajan. For sure kita akan tanya dia, Mang, beli ni ada logo halal tak? Itu adalah naluri kita. Ini adalah satu Betul. sifat yang bagus. Cuma yang tak bagus adalah berlebihan. Okay. Berlebihan bertanya. Walaupun, berkaitan dengan vaksin ini, untuk maklumat bahawa semua vaksin yang terdapat dalam negara kita, dia akan datang itu bersama dengan dia punya product leaflet. Apa itu product leaflet? Maksudnya macam manual lah. Kereta tu ada manual dia. So dalam manual tersebut, dinyatakan dia punya bahan, dinyatakan apa dia punya kesan sampingan jika ada, bagaimana cara untuk mengurus, dinyatakan juga mekanisme dia, tindak balas dia macam mana, dan banyaklah. Kalau kita baca ke semua tu memang banyak. Dan di sini semuanya telah dinyatakan satu persatu secara telus. Andai kata vaksin itu mengandungi bahan terlarang sekalipun, ia akan dinyatakan. Sekali lagi saya perlu tegaskan, dalam National Immunization Program NIP ataupun jadual imunisasi kebangsaan yang digunakan dalam premis kesihatan, Kementerian Kesihatan, semuanya adalah bebas daripada unsur khinzir. Itu saya perlu perjelaskan. Namun ada di luar sana syarikat-syarikat pengeluar yang menggunakan khinzir. Yang kita dalam Kementerian Kesihatan kita tidak menggunakan itu. Pilihan diberikan kepada setiap daripada kita untuk menggunakan ataupun tidak berdasarkan kepada keyakinan masing-masing. Jadi di situ saya perlu pertegaskan bahawa dalam penggunaan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia tidak ada pun yang berkaitan dengan khinzir. Sebab dalam mentaliti orang kita, orang Malaysia ataupun terutama sekali yang Melayu Muslim, dia akan fikir berkaitan dengan khinzir ke tak khinzir. Itu menjadi isu yang agak besar di kalangan kita. Okey. Baik. Mungkin saya ulas sikit isu ni agak panjang sebab ramai di kalangan kita agak keliru berkaitan dengan ini. Kerana sebarang yang telah dibuat di dalam media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya, mereka mencedok dia punya artikel-artikel daripada luar sana yang tidak melihat kepada konteks dalam negara kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, memanglah data daripada luar ataupun pengeluar-pengeluar daripada syarikat-syarikat yang memang kita tahu bahawa ada yang menggunakan bahan yang terlarang tersebut, tetapi dalam negara kita tidak import benda tu. Ataupun negara kita untuk Kementerian Kesihatan tidak menggunakan. Walaupun ada yang diimport oleh swasta dan sebagainya, itu adalah discretion mereka masing-masing sebab masyarakat dalam negara bukannya semua Muslim dan sebagainya. Okey. Jadi di sini kita perlu perhatikan betul-betul. Yang kedua, berkaitan dengan halal dan haram ini, kita kena rujuk balik kepada fatwa. Betul. Kami yang berada di bahagian perubatan memberitahu ini adalah hasilnya. Ini adalah dia panggil product leaflet dia. Inilah kandungan yang terdapat di dalam vaksin tersebut. Dan terserahlah kepada majlis fatwa yang berotoriti dalam agama untuk memberikan fatwa. Dan seingat saya sejak daripada 1988, 89 dan seterusnya sampai sekarang, lebih daripada 7-8 kenyataan yang telah dibuat oleh majlis fatwa berkaitan dengan vaksin ini telah dibuat dan mengharuskan penggunaan vaksin. Jadi di situ kita sebagai orang awam cukup dengan berpegang kepada apa yang telah diberikan kepada ahli. Tak perlu bertanya lebih. Sebab itulah yang dikeluarkan oleh fatwa kan? Yang dikeluarkan fatwa. Kalau kita tanya lebih, saya ambil contoh tadi kan. Contoh jajan tadi. Kalau kita kata okey, ada logo halal tak? Ada logo halal. Tapi kalau kita tanya lebih, kita orang panggil usul lebih, kita akan tanya, betul ke logo tu halal? Betul ke logo tu macam tu? Kita tanya lebih kan? Ataupun kita tanya lebih balik. Okey, jajan ni dia goreng dengan apa? Goreng dengan minyak daripada mana? Kan? Sebab saya ada di Hulu Terengganu. Hulu Terengganu ni kira majoriti penduduknya adalah mengusahakan sawit, pekebun. Sama ada ia adalah Fekra atau Felda, pekebun sawit. Untuk maklumat para penonton sekalian,
sawit apabila dia kait daripada pokok dia, dia jatuh tandan, dia akan bawa tandan tu naik lori ke kilang. Di kilang tersebut dia tak asing dah satu persatu biji sawit tu. Untuk maklumat, dalam tandan sawit tu macam-macam ada. Macam-macam ada. Apa ada? Tikus ada, ular ada, cengkerik ada, lipan ada, siput ada, tapi siput babi lah, tapi babi memang tak ada. Okey. Siput babi ada. Jadi situ dia dah campur sekali dalam tu. Kalau kita usul lebih bertanya berkaitan isu itu, halal ke tak halal ke tidak makan semua tu. Sampai bila-bila kita akan jadi ragu-ragu lah kan? Kita akan jadi ragu. Kita akan jadi ragu. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh syarikat pengeluar, apa yang telah dinyatakan oleh pengeluar jajan contohnya, jadi kita kena berpegang kepada apa yang telah dinyatakan. Dan proses itu sebenarnya dia telah pun menuras, dia telah mengambil penulinan dan sebagainya untuk digunakan refining, dia refining lagi untuk digunakan secara ramai. Dan kita perlu yakinlah apa yang telah dinyatakan oleh JAKIM tersebut. Jadi isu sekarang ni menjadi kekeliruan bagi pihak masyarakat yang cuba dikelirukan oleh pihak-pihak tertentu kerana masyarakat masih lagi kurang berkaitan dengan ilmu sedemikian. Jangan bertanya lebih. Walaupun kita dibenarkan bertanya, tetapi jangan bertanya lebih. Seperti kaum Bani Israel yang bertanya lebih berkaitan dengan sembelih lembu ni warna apa? Dan lembu ni betina ke jantan? Jadi kita jangan bertanya lebih. Walaupun kita boleh bertanya, tetapi usul lebih itu dalam agama sendiri pun tidak menyuruh kita untuk bertanya lebih dalam sesuatu seperti apa yang telah dinyatakan oleh otoriti yang berkenaan. Okey, faham. Panjang Okey. sikit. Panjang. Okey, tak apa. Itu lebih detail untuk follower Pak Emma yang tengah menonton live bersama dengan Dr. Suhazili Abdullah. Mungkin dah orang kata boleh membuka minda penonton semua untuk lebih memahami, tak tanpa ragu-ragu lah kita kata, sebab yalah di Malaysia ni Majlis Fatwa pun dah banyak keluarkan kenyataan mengenai vaksin. Jadi kita sebagai ibu bapa ataupun rakyat Malaysia perlu faham, bukan dia orang buat tu saja-saja keluar tanpa orang kata kajian yang teliti. Betul kan doktor kan? Betul. Okey doktor. Untuk soalan yang seterusnya, okey, sebelum kita masuk ke soalan seterusnya, bagi penonton yang baru join, jangan lupa untuk share dan like orang kata live hari ini. Dan kalau nak tanya apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Nanti pihak admin akan bertanya kepada Dr. Suhazili. Okey doktor, untuk soalan yang seterusnya saya nak tanya. Okey, adakah vaksin ni memberi perlindungan 100% kepada penyakit yang menyebabkan orang kata penyakit berbahayalah di Malaysia ni? Pada pandangan doktor macam mana? Okey. Soalannya agak bagus dan inilah yang menjadi perbahasan di kalangan netizen. Dia kata kalau dah vaksin, okeylah. Contohnya isu COVID yang berlaku sekarang ni. Kalau dah vaksin, kita tak perlu dah pakai mask, tak perlu dah jaga sosial, dah vaksin boleh dah pergi kat mana-mana kan? Betul. Okay. Perlu diingat bahawa vaksin itu adalah salah satu daripada ikhtiar. Ikhtiar kita untuk mencegah. Selain daripada ikhtiar-ikhtiar lain yang kita jalankan seperti kita pakai mask, kita jalankan 3C, 3W, dan kalau untuk yang lain kita mencegah dengan kaedah-kaedah yang lain lah, seperti kalau untuk mencegah daripada measles dan sebagainya, kita isolate, kita masukkan ke ward anak kita supaya tidak menjangkiti orang lain, taska perlu ditutup, kalau adanya jangkitan penyakit measles, dan seumpamanya. Ini salah satu daripada kaedah mencegah. Di mana vaksin itu adalah bukan satu bahan yang ajaib, dia bukan satu mukjizat, dan dia bukannya sesuatu yang miracle. Sesuatu yang kita kata hari ni ambil, esok tu okey. Okey. Hari ni ambil, semuanya 100%. Tidak ada apa pun dalam dunia yang 100%. Tak ada apa. Hatta kalau kita makan nasi sekalipun, ada dia punya kesan samping.
Atau yang makan nasi kita kata 100% kenyang, satu pinggan. Tak juga, ada terpaksa 2 pinggan, ada terpaksa 3 pinggan dan sebagainya. Jadi di sini kita nyatakan bahawa vaksin itu adalah secara efektifnya adalah secara optimal. Optimal dalam erti kata apa? Berdasarkan kepada kajian. Untuknya vaksin untuk campak optimal sehingga 98%. Setelah di dos yang kedua. Dos yang pertama baru naik pada 60%. Setelah bagi dos yang kedua, dos yang pertama untuk campak 9 bulan. Dos yang kedua adalah masa setahun. Dalam tempoh 3 bulan, dia akan naik dan apabila selepas pada dos yang kedua, lepas pada setahun, dia mencecah kepada 98% dan ke atas. Ini adalah berdasarkan kepada kajian yang telah pun dilakukan. Dia bukan pun 100%. Sama dengan vaksin COVID. Saya masih lagi preoccupied dengan COVID ni sebab kita berada dalam musim COVID sekarang ni. Contohnya vaksin Comirnaty Pfizer. Apa yang telah dinyatakan oleh syarikat pengeluar melalui hasil kajian yang telah dilakukan oleh mereka, keberkesanannya adalah 95%. AstraZeneca juga ada beberapa persen. Jadi di sini masih ada lagi dia punya risk persen-persen yang agak sedikit yang kita kata tidak mencegah. Dan di sinilah kita memerlukan lagi pencegahan-pencegahan melalui kaedah lain. Kena faham dia punya konsep itu. Maksudnya bukan yang kita kata terus suntik hari ini kita boleh nampak kesannya untuk esok hari, bukan. Ambil masa untuk imun dalam badan kita, doktor, kan? Betul. Sama dengan orang kahwin jugalah. Hari ni kahwin, esok tak beranak terus. Paling tidak 9 bulan baru ada tu. Betul. Bunting pelamin. Bunting pelamin. Ada yang 2 tahun masih tak boleh anak lagi pun ada. Betul. Pada tubuh badan masing-masing. Betul. Okey, so kena faham. Saya bagi analogi macam tu baru faham tu. Kena bagi analogi macam tu, kot. Okey, doktor. Untuk soalan yang seterusnya juga, kita sebagai ibu, apabila anak mengikut jadual imunisasi setiap bulan, kan? Ya, betul. Kadang-kadang kita terfikir setiap bulan ada suntikan-suntikan yang tertentu. Adakah orang kata sistem daya dalam badan anak ni, tubuh badan anak ni tak terbeban ke kalau kita terlampau banyak sangat cucuk tu? Mungkin doktor boleh jelaskan sikit? Ya. Dua isu yang perlu saya kemukakan di sini supaya lebih faham. Yang pertama sekali, vaksin itu adalah istilah kami, dia beri nama sebagai adaptive immunity. Okey. Iaitu pertahanan badan secara beradaptasi dan ia adalah khusus. Dia spesifik adaptive immunity. Dengan makna kata lain, vaksin A adalah untuk mencegah penyakit A. Saya bagi contohlah. Vaksin untuk mencegah TB adalah BCG. Spesifik. Maksudnya BCG tak boleh mencegah difteria. Tak boleh mencegah measles ataupun campak. Tak boleh mencegah meningococcal. Kalau untuk mencegah difteria, kita kena bagi vaksin difteria. Untuk mencegah measles, kita bagi vaksin measles. Untuk mencegah meningococcal, vaksin meningococcal. Spesifik dan dia beradaptif. Dan di sini kajian mengatakan bahawa jika berkali-kali sekalipun, tidak menimbulkan masalah kepada anak. Cuma kenapa ada 2 kali? Kenapa ada 1 kali je? Sebab kajian mengatakan bahawa cukup sekali saja. Contohnya untuk BCG, cukup sekali saja. Tapi ingat-ingat, masa peringkat awal dulu, ni nak beritahu bahawa perubatan itu selalu berkembang. Bukannya statik, perubatan itu dinamik. Pada peringkat awal dulu, kalau yang cocok BCG, kalau tak ada parut, pada umur 7 tahun, ataupun masuk darjah 1, tak ada parut, nurse akan pergi cocok sekali lagi. Nurse akan pergi cocok sekali lagi. Sebab dengan pada masa tersebut, dengan limited science punya resources, iaitu untuk kajian dan sebagainya, mungkin tak keluar lagi kajian, mengatakan bahawa kalau tak terbentuknya parut, maksudnya sistem pertahanan badan tidak terbentuk secara optimal. Jadi kena bagi lagi masa 7 tahun. Tetapi setelah kita meningkat, BCG ni telah diberi kepada anak kita bermula daripada 1971, ingat saya, dan ke atas. Ataupun lepas baik saja merdeka, mungkin saya lupa dia punya sejarah dia tu. Sebab penemuan BCG 1920, tapi negara kita selepas pada merdeka baru pemberian BCG. Daripada situ,
kajian telah dilakukan sejak beberapa tahun, bahkan berpuluh tahun, mengatakan bahawa walaupun tidak ada parut sekalipun, dia punya antibody sudah terbentuk. Dan di situlah kerajaan telah membuat arahan bahawa darjah 1 tak perlu dah cocok sebab sudah memadai. Bagi yang terpaksa kita bagi 2 dos sebab kajian mengatakan 2 dos. Ada yang 3 dos. Kerana kajian mengatakan 3 dos. Jadi ini berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada kajian telah dijalankan. Ini kesimpulannya ia tidak membebankan ke anak kita sebab anak kita itu pertama sekali cenderung untuk dijangkiti. Yang kedua, ia adalah berlawan ataupun membentuk antibody yang spesifik dengan penyakit. Okey. Okey doktor, saya rasa dah banyak sangat orang kata input yang dikongsikan oleh doktor. Jadi kepada semua follower yang baru tengok live Dr. Suhazili, okey, boleh share dulu, lepas ni boleh tengok semula untuk nak dapatkan orang kata info yang betul. Okey doktor, saya rasa kita dah menghampiri ke penghujung live. Okey, untuk follower Pak Emma, esok kita akan ada lagi sesi live yang seterusnya. Dan bagi yang nak tahu info-info mengenai semua topik-topik kesihatan yang hangat dibincangkan, jangan lupa untuk saksikan Pak Emma Bincang Sihat sepanjang bulan April. Kepada semua follower juga saya nak ingatkan, boleh subscribe YouTube dan follow Facebook majalah Pak Emma untuk mendapatkan segala info berkaitan anak dan juga keluarga. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama doktor untuk kita pada hari ini. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.